Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua pelajar sihat bersama ahli keluarga. So hari ini saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan kelas sains bersama saya Cikgu Suhada. Okey. So hari ini kita akan lihat dulu apakah aktiviti yang telah pun saya rancang. Okey, ini adalah kita punya perancangan aktiviti. Kita tengok dahulu daripada jadual isi kandungan. Seperti biasa, saya suka untuk mengingatkan pelajar untuk melengkapkan jadual isi kandungan di sini. Kita dah sampai kepada bilangan yang ke-6. Tulislah di sini 1.1 dunia mikroorganisma bahagian 2. Okey, pada aktiviti yang ketiga hari itu, kita dah buat dunia mikroorganisma bahagian 1. Jadi untuk hari ini kita akan lihat beberapa eksperimen wajib yang mesti dibuat di dalam makmal. Tapi sebenarnya saya dah buat eksperimen tu dan kita dah dapat, saya dah dapatkan dia punya keputusan pemerhatian. Jadi nanti kita akan tengok sama-samalah hasil eksperimen tersebut. Okey, dah tulis ya? Jadi kita akan teruskan kepada aktiviti kita pada hari ini. Agak banyak ya sebab kita ada 6 eksperimen wajib yang mesti kita tahu untuk subtopik ini. Okey, kita lihat di sini. Apa yang saya nak awak sediakan dahulu sebelum kita mulakan kelas yang seperti biasa pada muka surat baharu tuliskanlah tarikh ya. Okey, topik kita dunia mikroorganisma, eksperimen wajib. So, aktiviti yang pertama kita adalah kita kena tulis objektif. Nanti saya akan tunjukkan pada slide seterusnya. Kemudian aktiviti yang kedua, kita akan melihat dia punya keputusan eksperimen berkaitan dengan kewujudan mikroorganisma, di mana kita akan tengok eksperimen 1.1.1 menjalankan eksperimen menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Ini berdasarkan buku teks muka surat 17. Jadi bolehlah buka buku teks masing-masing sekarang, tengok muka surat 17. Setiap eksperimen saya nak di dalam buku tulis, awak tuliskan pemboleh ubah dan jadual pemerhatian seperti ini. Okey, tuliskan pemboleh ubah dan jadual pemerhatian. Okey, ini adalah eksperimen 1.1.1 pada muka surat 17. Okey, ini adalah pemboleh ubahnya di mana dimanipulasikan adalah kebersihan jari tangan yang mencoret agar-agar nutrien steril. Yang bergerak balas adalah bilangan koloni bakteria pada agar-agar nutrien steril dan yang dimalarkan adalah suhu persekitaran. Ini adalah jadual pemerhatian sama macam buku teks. Jadi apa yang kita akan buat hari ini, kita akan lihat berkaitan dengan bilangan koloni bakteria dekat sini berdasarkan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dan setiap kali habis eksperimen kita mestilah buat kesimpulan. Saya bagi tips macam mana nak tengok kesimpulan atau nak buat kesimpulan. Biasanya hasil eksperimen kita adalah sama macam hipotesis. Jadi kita boleh jadikan ataupun kita boleh ambil hipotesis itu sebagai kesimpulan. Ya? Okey, baik. Kita lihat aktiviti yang ketiga. Di sini tadi eksperimen yang pertama. Pada aktiviti yang ketiga, kita ada 5 eksperimen yang lain. Di dalam aktiviti ketiga, kita ada 5 eksperimen merangkumi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dia ada 5 faktor. Okay, sebelum kita buat eksperimen, saya nak kita lukiskan dahulu jadual seperti ini. Di mana di bawah faktor tu ada 5 lah, kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Kemudian di setiap faktor tu tuliskanlah pertumbuhan mikroorganisma paling optimum paling optimum ni adalah paling banyak. Paling banyak dia membiak pada apa? Kalau kelembapan pada waktu macam mana? Kalau cahaya pada keadaan macam mana? Ni kita tengok dalam buku teks juga. Okey, pertumbuhan mikroorganisma terencat pada keadaan yang macam mana dan mikroorganisma mati pada keadaan yang macam mana. Kemungkinan ada faktor-faktor ini tiadalah mikroorganisma ni terencat. Okey, mungkin dia terus mati. Nanti kita tengoklah berdasarkan teks yang diberikan kepada kita nanti. Okey, next. Aktiviti seterusnya macam saya sebut tadi, kita ada 5 eksperimen di mana eksperimen yang pertama di sini adalah eksperimen A. Kita mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Bacillus ini adalah sejenis mikroorganisma dalam kumpulan bakteria. Okey, ini daripada buku teks muka surat 20 Jadi bolehlah awak tengok pada buku teks muka surat 20 dan tuliskan apa dia pemboleh ubah dia dan juga pemerhatian. Di sini pemboleh ubah oleh kerana kesan nutrien, jadi pemboleh ubah manipulasi dia adalah kehadiran nutrien. Dan pemboleh ubah bergerak balas dia masih lagi bilangan koloni Bacillus sp. Bilangan koloni ni adalah keadaan di mana pertumbuhan dia. Kalau banyak bilangan dia, kalau banyak pertumbuhan dia, kita akan tengoklah. Banyaklah dia, maksudnya dia sesuai untuk membiak. Kalau tak ada ataupun sedikit koloni dia,
maka keadaan tersebut tidak sesuai untuk dia membiak ataupun bertumbuh. Okey, ini adalah jadual dan akhirnya kita akan buat kesimpulan untuk eksperimen A. Eksperimen B, kita nak lihat tentang kesan kelembapan terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Kesan kelembapan, maksudnya kehadiran air lah. Okey, ini dalam buku teks muka surat 22. Jadi pastikan awak tengok buku teks dan salin semula pemboli ubah dan pemerhatian dia, jadual pemerhatian ya. Di mana pemboli ubah manipulasi dia kelembapan agar-agar nutrien. Pemboli ubah bergerak balas adalah bilangan Bacillus sp dan dimalarkan larutan isi padu larutan kultur Bacillus sp dan suhu persekitaran. Kalau kita tengok dekat sini pun sama yang dimalarkan. Samalah, maksudnya ini kita akan letakkan bilangan yang sama dan suhu yang sama, isi padu yang sama dan suhu yang sama pada semua alat radas kita untuk eksperimen A dan eksperimen B. Okey, ini adalah jadual pemerhatian, ada dalam buku teks dan akhirnya kita akhirkan dengan kesimpulan. Okey, untuk eksperimen C, ini adalah eksperimen yang ketiga untuk faktor pembiakan mikroorganisma. So, eksperimen C kita akan lihat tentang kesan cahaya terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Ini muka surat 23. Jadi, pemboli ubah manipulasi dia adalah kehadiran cahaya. Pemboli ubah bergerak balas dia adalah bilangan koloni Bacillus sp dan yang dimalarkan adalah isi padu larutan kultur Bacillus sp dan suhu persekitaran. Juga seperti tadi, saya minta pelajar untuk salin semula jadual pemerhatian di sini. Ada 2 piring Petri, E dan F, kehadiran cahaya tiada dan ada, bilangan koloni bakteria kita kosongkan sebab kita akan lihat nanti di dalam kita punya slide seterusnya dan akhirnya diakhiri dengan kesimpulan. Okey, next adalah eksperimen D. Kita akan lihat tentang kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus sp, buku teks muka surat 24. Boleh belik buku teks, selak. Kita tengok muka surat 24, di sini ada pemboli ubah dimanipulasikan adalah suhu. Yang bergerak balas adalah bilangan koloni Bacillus sp dan yang dimalarkan adalah isi padu larutan kultur Bacillus sp. So, pemerhatian kita ada 3 piring Petri GHI pada suhu yang berbeza, suhu bilik 5 darjah Celsius dan 70 darjah Celsius dan kita akan lihatlah berapakah bilangan koloni bakteria untuk setiap piring Petri ini dan diakhiri dengan kesimpulan. Dan eksperimen yang terakhir, eksperimen E adalah kita akan lihat tentang kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Buku teks muka surat 26, boleh belik buku teks di mana di situ tertulis pemboli ubah yang dimanipulasikan adalah nilai pH. Pemboli ubah bergerak balas adalah bilangan koloni Bacillus sp yang dimalarkan isi padu larutan kultur Bacillus sp. Pemerhatian kita adalah berdasarkan jadual di dalam buku teks juga. Macam yang tadi juga kita ada piring Petri yang berbeza, nilai pH di sini ada 7, kurang daripada 7 dan lebih daripada 7. Kalau kurang daripada 7 ini kita kata dia bersifat asid Tapi kalau lebih daripada 7 kita kata dia bersifat alkali. Ini adalah sifat alkali. Baik, kemudian nanti pada akhirnya kita akan lihatlah bilangan koloni bakteria dan akhir sekali kita akan buat kesimpulan. Dan yang terakhir sekali adalah kerja rumah. Baik, kerja rumah ini macam biasa kita akan buat selepas kelas kita. Yang sebelum ini kita buat sepanjang kelas kita. So, kerja rumah ada 3 sahaja. Juga soalan-soalan daripada buku teks. Tapi saya keluarkan soalan-soalan. 3 soalan ini saja. Yang pertama, mengapakah agar-agar nutrien dalam piring Petri disterilkan? Okey. Yang kedua, terangkan mengapa piring Petri, tertinggal perkataan Petri. Okey, piring Petri ditutup dan diletakkan penutup dengan pita selofan atau pita masking. Okey, berkeadaan terbalik. Okey. Dan yang ketiga, nyatakan satu aktiviti harian yang dapat mengaplikasikan kesan nilai pH terhadap bakteria. Terangkan jawapan anda. So, ini adalah 3 sahaja kerja rumah yang saya bekalkan kepada awak dan mesti diselesaikan selepas kelas kita. Okey, so kita ada di sini 4 aktiviti secara keseluruhannya. Aktiviti 1 dan aktiviti 2. Aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3 kita buat sepanjang kelas ini. Dan aktiviti yang keempat adalah kerja rumah. Okey, sudah bersedia semua? Kalau dah sudah bersedia, jom kita mulakan kelas sekarang. So, kita dah tengok perancangan kita. Jadi hari ini kita akan lihat slide macam biasa saya sediakan.
Okey, slide kita, tema masih lagi tema yang sama iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup dalam bidang pembelajaran mikroorganisma. Masih lagi kita lihat haiwan organisma yang seni ini dan standard kandungan kita adalah dunia mikroorganisma. Ya. Okey, standard pembelajaran kandungan asas 1.1.2 menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Okey, dan 1.1.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ini adalah standard pembelajaran. Minta maaf ya. Okey. Pembelajaran kandungan asas. Kemudian kita tengok objektif pembelajaran kita pada akhirnya nanti ya, semua pelajar diharapkan ada 2 objektif kita di sini. Okey, menjelaskan faktor-faktor kewujudan mikroorganisma dengan terperinci. Okey, dan yang kedua, menerangkan faktor-faktor pembiakan dengan tepat. Okey, jadi apakah faktor-faktor kewujudan mikroorganisma dan apakah faktor-faktor pembiakan bakteria dengan tepat? Ini kita akan lihat sepanjang kelas kita hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, kita akan tengok semakan kerja rumah ya. Okey, kelas yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan mikroorganisma rawatan dan pencegahan penyakit berjangkit disebabkan oleh mikroorganisma. So, saya ada bekalkan awak dengan kerja rumah. Jadi, ini adalah jawapan yang telah pun dikongsikan bersama saya. Saya kongsikan dengan awak. Mula-mula kita tanya apa dia superbug. Okey, kebanyakan pelajar jawab superbug ni dengan tepat lah, iaitu sejenis mikroorganisma yang sama ada bakteria ataupun kulat yang telah meningkatkan kemampuan untuk menolak terhadap beberapa jenis antibiotik dan umumnya dia digunakan untuk mengatasinya. Jadi dia memang satu mikroorganisma ataupun patogen yang susah nak matilah. Okey, jadi kebanyakan jawapan ni tepatlah, dan macam mana cara boleh dicegah, dah tentulah kita mengamalkan kehidupan yang lebih bersih, membasuh tangan. Kalau dekat sini pelajar tulis memberi keluarga makan antibiotik dengan bijak dan amalkan penyediaan makanan yang selamat. Ini jawapan pelajar. Okey, seterusnya saya minta pelajar untuk menjawab soalan ulas kenyataan mencegah lebih baik daripada mengubati. Ramai pelajar bersetuju dengan maklumat ini, tetapi sekadar contoh ya, dekat sini saya ambil kita terus kepada di bawah inilah ya. Tetapi ketiga meningkatkan minta maaf. Okey, dekat sini dikata banyak penyakit mungkin kesannya bukan sekarang tetapi ketika meningkat usia kelak. Okey, ini disebabkan dikata kalau ambil ubat-ubatan untuk melawan penyakit mereka sedangkan ada cara mencegahnya. Okey, saya baca dari awal lah ya. Keadaan mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita tahu mencegah adalah pilihan terbaik, namun ada segelintir masyarakat yang mengambil ubat-ubatan untuk melawan penyakit mereka sedangkan ada cara pencegahannya. Okey. Semakin lama mereka mengambil ubat-ubatan boleh merosakkan buah pinggang. Saya tak nampak ini, lebih banyak penyakit. Okey. Mungkin kesannya bukan sekarang tetapi ketika meningkat usia kelak. Oleh itu kita mestilah melakukan pencegahan dengan cara yang betul. Sebenarnya poin dia ada di bawah ini. Kita mestilah melakukan pencegahan dengan cara yang betul. Sebab itu saya bulatkan perincikan bagaimana melakukan pencegahan. Okey, saya minta pelajar ini betulkan jawapan dia seperti ini. Ya. Okey, saya maklum pada pelajar tersebut, perincian tu kita boleh cakaplah pencegahan dengan mengamalkan teknik aseptik untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen sedia ada pada peralatan atau persekitaran. Okey, sebab itu kalau kita menjawab soalan bersifat terbuka begini, kita mesti lengkapkan jawapan kita dengan membincangkan istilah yang dipelajari dalam konsep atau teori yang berkaitan dengan soalan. Kita tahu kita belajar tentang mencegah lebih baik daripada mengubati dan kita belajar di bawah subtopik yang berkaitan dengan kaedah mencegah
dan merawat jangkitan penyakit ini, dan salah satu kaedah yang kita bincangkan dalam kita punya silibus adalah teknik aseptik. Jadi perkataan teknik aseptik ataupun apa-apa teknik-teknik yang lain awak boleh masukkan di dalam jawapan-jawapan awak. Contohnya dengan cara menggunakan teknik pensterilan, pendidihan, menggunakan antiseptik adalah cara yang terbaik sebagai salah satu teknik aseptik yang boleh mencegah daripada terkena jangkitan mikroorganisma. Barulah kita ulas ini boleh mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh patogen dan kita lebih sihat pada masa akan datang. Okey, begitu caranya untuk menjawab soalan bersifat terbuka. Memanglah dia adalah salah satu daripada soalan yang menguji kita punya ataupun memberi kebebasan untuk kita menjawab, tetapi masih lagi terikat dengan istilah-istilah tertentu yang mesti dimasukkan ke dalam jawapan itu dan mesti ada kaitan dengan teori, okey, ataupun konsep yang ada dalam silibus. Okey, jelas Saya harap pada pelajar yang tidak menghantar lagi kerja rumah kepada saya, tolong betulkan untuk jawapan yang ini. Okey, next. Okey, nanti kita dah tengok sebelumnya, kita dalam perancangan aktiviti hari ini, antara aktiviti kita akan lihat tentang bilangan koloni bakteria. Jadi nanti akan ada 3 bilangan koloni bakteria yang awak akan nampak. Yang pertama adalah begini. Kalaulah dia penuh macam ni, di bahagian pemerhatian dan rekod bilangan koloni bakteria, yang ini kita boleh tulis dia sebagai banyak. So, kita nampak kat sini penuh, banyak. Okey. Yang kedua, kita mungkin nampak macam ini, bertumpuk-tumpuk sikit sahaja. Yang ini kita sebut dia sebagai sedikit. Dan yang ketiga, kita mungkin nampak dia begini, licin, kosong sahaja. Kita kata dia tiada koloni bakteria. So, maksudnya dekat sini, kalau banyak ni, banyaklah bakteria boleh hidup. Jadi, kawasan ataupun piring Petri ni kita dah sediakan keadaan yang sangat sesuai pada dia. Okey, samalah juga dengan ini, tapi mungkin kurang sesuai, hanya beberapa ataupun sedikit sahaja koloni bakteria yang boleh hidup. Tapi yang ini memang tak sesuai langsung, jadi tiadalah bakteria yang hidup. Okey, baik. So, kita mulakan sekarang untuk perancangan yang pertama. Kita tengok balik tadi, iaitu berkaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, standby iaitu berkaitan dengan dia punya bilangan koloni bakteria ni. Okey, saya akan tunjukkan video yang telah pun saya sediakan. Jadi, awak boleh Okey, minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Dah tengah-tengah tu baru dengar muzik dia. Okey, sebentar. Okey,
Kucing saya ni pun. Minta maaf Okey, baik. Jadi kita tengok tadi, dah tengok dia punya video tadi kan. Kita akan dapat lihat ada ada 4 ya. Ada 4 dia punya piring Petri yang telah saya sediakan, A, B, C dan D. Awak boleh playback balik video tersebut. Kita boleh lihatlah bilangan koloni bakteria dekat sini. Kalau kita lihat bilangan koloni bakteria yang tidak dicoret dengan jari memang tiada langsung dia punya pembiakan mikroorganisma. So dekat situ kita tulis tiada lah. Yang lain-lain ni kalau tengok dekat A ada banyak, dekat B juga ada sedikit, dekat C juga ada sedikit, tapi dekat D tiada langsung. Jadi kesimpulan awak boleh ambil balik daripada hipotesis kita. Apakah kesimpulan kita? Kita tengok di sini ya. Daripada hipotesis, apabila tahap kebersihan jari, tangan, kita lihat balik dalam buku teks. Cuba tengok buku teks. Sekejap, saya buka. Okey, kita boleh lihat dekat sini hipotesis. Apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, tahap kebersihan, ya, pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril akan berkurang. Jadi kalau kita tengok tadi pada yang pertama yang kita tak basuh tangan langsung memang ada banyak. Okey, tapi kalau yang dalam piring Petri yang tiada langsung coretan jari itu memang tiada langsung pertumbuhan mikroorganisma ataupun bakteria. Sebenarnya untuk eksperimen ini pada piring Petri yang terakhir tu digunakan sebagai bahan kawalan ya, sebab dalam buku teks saya ada tanya dekat sini. Soalan dia, berikan apakah fungsi agar-agar nutrien steril dalam piring Petri D. Ini adalah sebagai barang ataupun eksperimen kawalan. So kita tengoklah kalau tak letak langsung jadi apa. Oh, tak letak langsung memang tiada pertumbuhan. Kalau kita dah basuh tangan makin sikit. Tapi kalau basuh dengan jari sedikit juga. Mungkin masih ada lagi lah kan. Dekat air tu sendiri mungkin ada lagi mikroorganisma sebab itu masih lagi hidup ada sikit dalam piring Petri itu. Tapi kalau kita langsung tak basuh tangan dia ada banyak. Okey, jelas untuk eksperimen yang pertama. Dah lengkapkan jadual pemerhatian? Okay, bagus. Jadi kita tengok pada eksperimen yang kedua. Sebenarnya untuk eksperimen yang kedua, kita lihat dalam buku teks ni. Kita tengok dulu pada aktiviti yang kedua, saya minta awak untuk menyatakan ataupun melukiskan jadual kan. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita lihat dekat sini. Ya, kalau kelembapan yang mana yang sesuai dah tentulah keadaan yang lembap, iaitu keadaan yang mana dia ada air. Ya. Okey, kemudian dekat sini kita lihat lagi persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Okey, jadi boleh lengkapkanlah awak punya jadual tadi. Okey. Kat sini ya. Keadaan yang lembap sesuai. Tapi kalaulah kering dia boleh terencat ataupun kurang aktif. Ya, kurang aktif maksudnya dia masih lagi membiak tapi dia tak banyak. Slow lah, kurang aktif. Kalau cahaya, mikroorganisma memerlukan, kalau agar, dia memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Tapi kalau kulat dan bakteria lebih baik dalam keadaan gelap. Okey, kalau terdedah kepada cahaya apa berlaku? Boleh membunuh mikroorganisma. Terutamanya cahaya ultra-ungu. Sebab itu kalau kita nak keringkan ikan contohnya ataupun udang biasa kita letak bawah cahaya matahari, di samping dia membuang ataupun menyerap air, dia juga boleh membunuh mikroorganisma dengan kehadiran cahaya ultra-ungu tersebut. Kalau suhu yang mana yang sesuai? Suhu adalah pada 35 hingga 40 darjah Celsius ya. Keadaan suhu terlalu rendah dalam peti air, siapa yang berlaku boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Tapi kalau terlalu tinggi, apa yang berlaku? Boleh membunuh mikroorganisma. Contoh kalau kita nak simpan makanan dalam peti ais tapi dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu, makanan kita tetap rosak. Tapi kalau kita nak bunuh terus mikroorganisma, contoh kita didihkan air, kita panaskan pada suhu yang tinggi, maka kita selamatlah untuk minum air tersebut sebab dia boleh membunuh mikroorganisma pada suhu yang tinggi. Okey, nilai pH yang sesuai pH 7 dah tentulah neutral ya. Adalah optimum.
Tapi sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran sedikit berasid atau berakali. Ada sebahagian boleh hidup dalam keadaan yang begitu. Okey, next adalah nutrien. Nutrien ni nama yang lain adalah makanan lah. So, kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Macam kita cukup makan, kita sihat. Samalah dengan mikroorganisma. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien. Kalau ada makanan pun, dia tetap terencat juga. Kalaulah contoh tak ada air ataupun cahaya kita letak di bawah cahaya matahari, suhu yang tinggi dan nilai pH yang terhad. So, perkara-perkara ini boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma walaupun ada nutrien yang mencukupi. Okey, so daripada faktor-faktor ini sebenarnya kita akan, kalau dalam kelas lah kita akan buat eksperimen dalam makmal. Tapi kita akan lihat, saya dah sediakan juga maklumat-maklumat ini dan bolehlah tengok dan catatkan semua jadual-jadual pemerhatian yang telah pun saya minta awak lengkapkan pada awal kelas tadi. Okey, yang ni tadi sepatutnya sudah dilengkapkan. Kita dah bincang tadi daripada maklumat dalam buku teks. Okey, kita tengok pada eksperimen A. Kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Yang ini malangnya saya punya bahan ataupun dia punya video tu dia ada masalah sikit. Saya telah sediakan dalam bentuk slide lah. Okey, jadi kita lihat untuk kesan nutrien ini pemboleh ubah dalam buku teks sebenarnya daripada pemboleh ubah ni kita boleh olah dan kita boleh dapatkan hipotesis, tujuan dan juga cara-cara untuk menghasilkan eksperimen dan juga dia punya pemerhatian. Sebab itu saya tekankan pemboleh ubah. So pemboleh ubah kita kehadiran nutrien. Ada nutrien, tak ada nutrien. Bergerak balas adalah bilangan koloni Bacillus sp. Dan dia punya dimalarkan isi padu larutan kultur Bacillus sp dan supersekitaran. So pada akhirnya saya dapat eksperimen dia begini. Jadi bolehlah tulis dalam awak punya jadual pemerhatian. Kalau A tu ada kehadiran nutrien. Okey? Tapi kalau B tiada kehadiran nutrien. Jadi kita boleh tulis dalam jadual pemerhatian kita untuk A bilangan koloni bakterianya adalah banyak. Tapi kalau B bilangan koloni bakteria tiada. So jelaslah kesimpulan di sini kita boleh cakap bahawa bakteria memerlukan nutrien untuk hidup. Kalau tiada nutrien dekat sini, tiada kehadiran nutrien, dia tidak boleh hidup. Jadi kesimpulan kita boleh dapat macam ni lah. Bakteria memerlukan nutrien untuk membiak dengan optimum. Membiak atau bertumbuh. Okey. Membiak atau bertumbuh. Maksudnya dia membuat pertumbuhan lah. Okey. Optimum ni adalah yang terbaik, yang maksimum. Okey. So ini adalah eksperimen untuk A. Okey, dah lengkapkan jadual dan kesimpulan? Bagus. Kita teruskan kepada eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, kita lihat dekat sini. Sekejap. Okey, eksperimen untuk B, kita akan lihat tentang kesan kelembapan terhadap pertumbuhan Bacillus sp. Kesan kelembapan. Okey, kita akan tengok video.
Okey, jadi kita tengok tadi agar-agar nutrien steril yang lembab, kita bolehlah tulis dekat sini bilangan koloni bakteria dia macam mana. Ya, kalau lembab, boleh playback balik. Kalau kelembapan agar-agar nutrien tinggi, maksudnya kehadiran air yang banyak lah. Okey, maksudnya lembab. Dan kalau kelembapan agar-agar nutrien yang rendah, maksudnya kering ataupun sedikit saja air. So, kita boleh lihat balik video tadi macam mana bilangan koloni bakteria dia. Ada ke, tak ada ke, sedikit ke, banyak ke. Dan akhirnya kita akan tuliskanlah kesimpulan. Kita boleh katalah bakteria memerlukan apa-apa. Bakteria memerlukan kelembapan yang tinggi ataupun kelembapan yang ya, betul, kelembapan yang rendah untuk bertumbuh atau membiak secara optimum. Okey, jelas ya? Berdasarkan eksperimen, sebenarnya kita dah boleh tahulah bakteria ni dia boleh hidup dengan cara yang macam mana. Apa yang sesuai untuk dihidup. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pada eksperimen C. Yang ni kesan cahaya. Kesan cahaya dekat sini kita nak tengok kehadiran cahaya dan bergerak balas juga masih sama bilangan koloni Bacillus sp. Kalau kita tengok jadual pemerhatian, ada 2 piring Petri dan kehadiran cahaya dia sama ada tiada cahaya, gelap lah, ataupun ada cahaya dan bilangan koloni bakteria dia. Okey, kita lihat. Okey, berdasarkan video tadi kita lihat ya, kalau tiada cahaya dia ada banyak dia punya koloni bakteria, tapi kalau ada cahaya dia sedikit ya. Ini menunjukkan bahawa bakteria tu masih lagi boleh hidup dalam keadaan yang bercahaya tapi dia kurang aktif. Jadi kesimpulan dekat sini kita boleh cakaplah bahawa bakteria memerlukan bakteria tidak memerlukan cahaya untuk bertumbuh dengan optimum. Okey, bagus. Bakteria tidak memerlukan cahaya untuk bertumbuh dengan optimum. You got it? Dapat semua? Okay, next kita tengok eksperimen D. Kita akan lihat tentang kesan suhu terhadap pertumbuhan Bacillus subtilis sp. Suhu dan masih lagi bilangan koloni bakteria. Ya, di sini ada suhu dia ada 3. Kita lihat dia punya video sekejap.
Okey, kita nampak kan? Yang mana yang banyak pertumbuhan mikroorganisma ataupun bakteria iaitu pada suhu bilik. Yang lain-lain tu tiada pertumbuhan mikroorganisma ataupun bakteria. Saya minta maaf kepada dalam video tu saya buat calik saja dekat darjah Celsius sebab dalam saya edit pakai handphone. Jadi handphone tak ada simbol yang macam ni. Jadi sebenarnya simbol darjah Celsius mesti beginilah ya, ada kosong subscript ke atas dan huruf C. Okey, jangan buat calik macam tu itu sebab sebagai ganti untuk bulat tu sebab tiada dalam perisian handphone. Okey, jadi kita boleh kata dekat sini kesimpulannya bakteria tumbuh dengan optimum dalam suhu bilik. Okey, bagus. Next, kita akan lihat eksperimen yang terakhir, eksperimen E. Kita akan lihat tentang kesan pH. Kita tahu pH kita ada 3 ya. Neutral, alkali dan berasid. Jadi, kita juga akan lihat berkaitan dengan pembuli ubah bergerak balas dia adalah bilangan koloni Bacillus sp ya, yang dimalarkan sama macam yang di atas ini tadi, iaitu isi padu kultur Bacillus sp. So, ini adalah jadual pemerhatian yang mesti awak lengkapkan. Okey, kita tengok video satu lagi. Okey, kita nampak tadi yang paling banyak adalah pada nilai pH 7. Ini menunjukkan bahawa keadaan neutral adalah keadaan terbaik untuk bakteria untuk hidup. Tapi sebaliknya dalam keadaan asid dan alkali tadi, dalam asid hidroklorik dan juga di dalam larutan natrium hidroksida, masih lagi ada pertumbuhan bakteria. Macam yang kita belajar sebelum tadi di dalam buku teks, dia ada nyatakan ada sesetengah mikroorganisma dia memang boleh tumbuh dalam keadaan berasid dan juga beralkali, tapi tidak semualah. Dalam kes ini kita dah nampaklah maksud yang ditunjukkan ataupun yang dimaksudkan dalam buku teks tadi. Okey, jadi awak boleh lengkapkan kat sini bilangan koloni bakteria dia. Okey, dan bolehlah awak playback balik video ni kalau tak berapa nak jelas dengan gambar-gambar tadi. Dan kesimpulan kita boleh cakap dekat sini bahawa pertumbuhan bakteria optimum, okey, ataupun bakteria boleh tumbuh dalam keadaan optimum pada pH 7. Okey. Ataupun pada pH neutral. Ya. Baik. So, ini adalah aktiviti yang kedua. Aktiviti yang ketiga untuk eksperimen yang kelima. Dan saya tinggalkan awak dengan kerja rumah di sini. Okey, boleh pause video ni dan boleh salin balik kerja rumah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok daripada daripada video-video tadi, kita boleh nampak semua piring Petri saya terbalikkan dan saya balut dengan pita masking ya. Kita balut tu supaya tiada bakteria lain masuk ataupun ada contamination ataupun ada bahan-bahan lain, serangga ke masuk, sebab itu kita balut dan kita terbalikkan supaya tiada
berlakunya kondensasi. Cuba kita bayangkan kita letak macam ini. Bawah ni adalah keadaan yang ada bakteria tu. Ya. Jadi bila kita letak keadaan yang tidak terbalik, maka akan berlaku kondensasi. Sebab dalam kita punya agar nutrien tu, dia ada air. Jadi bila ada air, dia akan terkondensasi dekat atas penutup, kemudian dia akan jatuh balik. Bila itu berlaku, dia akan mengganggulah pertumbuhan bakteria tu. So bila kita terbalikkan, dia akan elakkan daripada air tu menitik. Sebab dia dah memang already dekat atas kan. Bakteria tu dah already dekat kawasan atas. Jadi dia takkan turun ke bawah. Faham Boleh faham tak? Okey. Jadi itu adalah kenapa kita terbalik dan kenapa kita balutkan. Sebenarnya saya dah bagi dah jawapan untuk kerja rumah tu kan. Cumanya saya nak awak cuba ulang balik menggunakan bahasa dan kefahaman awak sendiri. So saya boleh tahulah sama ada awak benar-benar faham ataupun separuh faham ataupun tak faham langsung. Okey baik, kita tengok apa lagi yang saya sediakan pada hari ini. Okay, so kesimpulan kita dah buat, kita dah tengok ni tadi. Kerja rumah pun saya dah ulas tadi. Kita buat rumusan dulu. Saya tak ada buat slide rumusan. So rumusan kita sepatutnya kita dah mampu untuk menjelaskan faktor-faktor kewujudan mikroorganisma yang terperinci. Eksperimen yang pertama, yang basuh tangan pakai air apa semua tu. So kita nampak bahawa kalau kita basuh tangan, mikroorganisma makin lama makin sikit ataupun memang tiada langsung. Kita bebas daripada mikroorganisma tersebut. Sebab itu WHO menetapkan bahawa salah satu kaedah pencegahan COVID-19 adalah membasuh tangan dengan sabun. Ya. Dan yang kedua, menerangkan faktor-faktor pembiakan bakteria dengan tepat. Ada 5, kita dah tengok, iaitu nutrien, ya, kelembapan, kemudian kita ada suhu, kemudian kita ada cahaya dan yang terakhir adalah nilai pH. Okey, so saya fikir itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Saya harap awak dapat sesuatu yang baharu hari ini. Ya. Dan jangan lupa follow sahaja aktiviti sepanjang kelas kita dan insyaAllah awak boleh dapat hasilkan satu maklumat yang lengkap di dalam buku tulis awak. Okey, kita jumpa lagi kelas akan datang. Terima kasih atas perhatian anda semua. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.